Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 15 September 2021. Baik, kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Bilangan pesakit sembuh mengatasi jumlah kes baharu semalam iaitu seramai 2,138 orang berbanding 1,784 kes positif baharu yang direkodkan. Kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kini 177,296 kes. Berdasarkan kenyataan jurucakap COVID-19 Sabah yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes baharu mencatatkan peningkatan sebanyak 135 kes berbanding hari sebelumnya. Manakala sebanyak 16 kes kematian dicatatkan iaitu 10 kes di Kota Kinabalu, 2 di Papar, sementara 1 kes masing-masing di Kota Marudu, Tawau, Telupit dan Beluran. Dalam pada itu, daerah Kota Kinabalu terus mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu 328, disusuli Sandakan 173, Tuaran dan Papar masing-masing 155, Penampang 121, Lahadatu 103 dan Tawau 100 kes, manakala daerah lain mencatatkan kes baharu di bawah 100. Saringan kontak rapat kekal penyumbang utama keseluruhan kes malam iaitu 50.7% atau 905 kes. Sebanyak 22.42% atau 400 kes pesakit kategori 1, 73.26% atau 1,307 kes kategori 2, 10 kes kategori 3, 9 kes kategori 4 dan 16 kes kategori 5. Manakala sebanyak 42 kes masih dalam siasatan. Jumlah peratusan penggunaan katil ialah 61.71% daripada 7,270 unit seluruh negeri. Baik, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Terdapat 48,000 warga daerah Kota Kinabalu yang masih belum tampil untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Setakat 11 September lalu, sebanyak 88% warga daerah Kota Kinabalu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Kerana itu, program outreach vaksinasi mobile CITF daerah Kota Kinabalu diadakan dengan menyantuni penduduk dari kampung ke kampung serta rumah ke rumah. Saya menyeru kepada semua penduduk Kota Kinabalu yang mana belum mendapatkan vaksin, tolonglah datang ke PPV yang terdekat kami, kerana semua PPV kami sekarang ni membolehkan walk-in. Ya? Anda datang saja ke sana dan boleh mendapatkan vaksin secara terus. Pakar Perubatan Kesihatan Awam merangkap Ketua Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV daerah Kota Kinabalu, Dr. Sohaila Osman ditemui RTM dalam program outreach vaksinasi mobile CITF daerah Kota Kinabalu di Kampung Numbak, Kota Kinabalu. Program turun padang ini mendapat sambutan baik para penduduk. Kita turun ke lokasi-lokasi, kawasan-kawasan penempatan, kampung, setinggan dan sebagainya. Untuk sasaran kita untuk berjumpa dengan mereka yang masih belum mengambil vaksin, di antaranya disebabkan mereka masih ragu-ragu. Dan juga kita cuba untuk memudahkan warga emas ataupun mereka yang mempunyai kesulitan untuk bergerak untuk hadir ke pusat pemberian vaksin yang kita sediakan. Syukur Alhamdulillah saya kena vaksin ini hari oleh doktor sebab kekurangan sakit sudah. Yang ada baik sikit. Saya gembiralah kerjasama dengan doktor, nurse, ada menolong kesihatan. Program 2 hari ini yang berakhir semalam menyasarkan lebih 1,000 penduduk untuk tampil mendapatkan vaksin CanSino.
Sejumlah RM168,500 bantuan khas sekali beri disampaikan kepada 337 petugas mesrah ibadah yang terlibat membantu menguruskan jenazah pesakit COVID-19 di negeri ini. Setiap petugas mesrah ibadah, Persatuan Kebajikan Islam Perubatan Sabah Perkips, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jains dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menerima wang tunai sekali beri RM500 daripada Pusat Zakat Sabah dan Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Replika cek bantuan khas ini diserahkan timbalan yang di-Pertua MUIS Ustaz Haji Malai Ali Malai Ahmad kepada Wakil Perkips, Jahins dan JAKIM sambil disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif di Menara Kinabalu. Bercakap kepada pemberita RTM, Datuk Arifin berkata jumlah petugas mesra ibadah akan ditambah mengikut keperluan semasa bagi memastikan kelancaran pelaksanaan fardu kifayah berkenaan. Saya lihat mereka memang sangat berkorban, berjuang untuk memastikan urusan fardu kifayah ini berlangsung dengan licin, lancar dan mengikut syariah serta mengikut SOP yang telah ditetapkan. Setakat ini terdapat 337 petugas mesra ibadah yang membantu menguruskan jenazah pesakit COVID-19 di Sabah. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM berjaya melaksanakan eksersis Ababil 2021 melibatkan pesawat pejuang dan aset tempur TUDM yang beroperasi di wilayah Malaysia Timur. Beberapa siri latihan penembakan misil udara telah pun bermula pada 7 hingga 10 September lalu di Bengkalan Udara Labuan, Lapang Sasar Udara Kota Belud dan kawasan perairan Laut Cina Selatan. Menurut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang, dalam usaha meningkatkan kompetensi aset TUDM, keseragaman sistem pengurusan di peringkat strategik dan operasi serta elemen dukungan bersepadu perlu diwujudkan. Ini amat penting dalam memastikan keperluan untuk operasi udara, keperluan untuk latihan dan kontingensi dapat dipenuhi selaras dengan perkembangan teknologi dan maklumat yang terkini. Jeneral Tan Sri Effendi bercakap selepas menyaksikan demonstrasi tembakan udara ke permukaan bumi ATG Eksersis Ababil 2021 di Lapang Udara Kota Belud. Eksersis kali ini melibatkan seramai 446 anak kapal dan anggota TUDM termasuk dari pasukan khas udara TUDM serta membabitkan pesawat TUDM. Penekanan terhadap integriti dan profesionalisme itu antara sasaran Pesuruhjaya Polis Sabah baharu Datuk Idris Abdullah. Selain itu, beliau akan menekankan ilmu dan latihan untuk meningkatkan kecekapan anggota polis di Raja Malaysia PDRM di negeri ini. Kunjungan saya pada pagi ini untuk saya berjumpa dengan Tun, mungkin kat situ mungkin saya boleh mendengar sedikit pandangan dan nasihat daripada Tun tentang penguatkuasaan dan juga dari segi keselamatan semasa keadaan di Sabah. Datuk Idris berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan ini merupakan kunjungan sulung Datuk Idris setelah dilantik sebagai Pesuruhjaya Polis Sabah berkuat kuasa pada 2 September lalu. Pergerakan Pemuda UMNO Batu Sapi komited membantu Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Dewan Undangan Negeri Dun Sekong melaksana aktiviti berkonsepkan kepelbagaian kaum dan agama. Hal itu bukan sahaja melibatkan sumbangan tenaga dan idea, malah membantu menyampaikan dasar-dasar kerajaan. Ketua Pemuda UMNO Batu Sapi Amri Abada berkata pendekatan tersebut dilaksana sehingga ke peringkat akar umbi sejajar konsep keluarga Malaysia untuk terus meraihkan masyarakat terdiri pelbagai latar belakang, kaum dan agama. Dan itu adalah salah satu strategi lah yang mana kami boleh berkomunikasi ataupun kempen ke peringkat akar umbi untuk meyakinkan sekiranya komunikasi ataupun laras bahasa yang mudah difahami oleh kelompok-kelompok inilah. Amri ditemui media dalam program pengisian minyak motor percuma khas kepada 200 penghantar makanan di Jalan Lintas Sibuga, Sandakan. Program diadakan untuk mengurangkan beban dihadapi golongan berkenaan, khususnya para belia dalam tempoh pandemik ini, sekaligus meningkatkan semangat mereka bersempena sambutan Hari Malaysia. Pelaksanaan begini memang bagus.
untuk rider-rider pengantar makanan sadakan kerana sedikit sebanyak dapat membantu kami dalam melaksanakan kerja-kerja kami lah. Dan untuk kalau boleh banyakkan lagi usaha-usaha yang sebegini. Kaedah pengurusan kitaran projek PCM mampu mendidik masyarakat memainkan peranan penting dalam pembangunan lestari. PCM merupakan proses merancang, mengatur, mengkoordinasi dan mengendalikan suatu projek dengan berkesan dan efisien. Pensyarah Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Kuih Bon Hee, berkata PCM bertujuan mencapai persekitaran yang bersih, berdaya maju dan adil. Justru beliau yakin kaedah itu mampu mewujudkan program pembangunan lestari yang mampan dan menghasilkan impak pemberangsangkan. Kuih berkata demikian dalam seminar program webinar Step Up Action Series 3, Livable Environment, Equitable Society, Viable Economy, anjuran bahagian lanskap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Persiapan sambutan Hari Malaysia yang akan berlangsung esok di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu berjalan lancar. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana Majlis Sambutan Hari Malaysia 2021, Muhammad Jasmin Juplin berkata, sambutan berkenaan dilaksanakan mengikut norma baharu. Alhamdulillah, setakat ini persiapan berjalan dengan lancar sekali, amat baik sekali, dan seluruh jawatan kuasa pelbagai pihak daripada pihak kementerian, jabatan dan agensi kementerian daripada persekutuan dan negeri sama-sama bekerjasama untuk menjayakan program pada kali ini. Muhammad Jasmin yang juga Setiausaha Tetap Kementerian Kerja Raya Sabah ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Jasmin juga memaklumkan pihak penganjur akan memastikan prosedur operasi standard SOP sepanjang majlis berlangsung dipatuhi. Selain kesemua yang hadir mesti lengkap 2 dos vaksin dan perlu menjalani saringan COVID-19. Hari Malaysia, semoga Hari Malaysia yang disambut pada tahun ini dapat memberikan manfaat kebaikan lebih baik, terutamanya dalam aspek memelihara perpaduan kalangan rakyat Malaysia. Okey guys, di musim pandemik ini janganlah kita terlampau keluar guys, staylah di rumah, stay bersama keluarga guys, dan jangan lupa ambil vaksin. Lindungi diri, lindungi semua. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Kita jaga kita, stay safe. Selamat Hari Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mempertahankan perpaduan, menghormati pelbagai etnik, budaya dan agama negara kita. Harapan saya semoga kita semua patuhi SOP, lindungi diri, Malaysia prihatin, kita jaga kita. Maksudnya. Baik, sekian dahulu berita pagi Sabah. Saudara, esok kita akan menyambut Hari Malaysia. Bersama-sama kibarkan jalur gemilang, #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.